Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincang dalam bahagian sirah. Tajuk terbitnya Fajar Dakwah. Dakwah Rasulullah SAW terbahagi kepada dua, iaitu secara sulit dan secara terang-terangan. Secara sulit, misi dakwah Rasulullah SAW bermula apabila turun wahyu daripada Allah SWT, iaitu surah Al-Mudassir ayat 1 hingga 5. Secara terang-terangan, dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan kepada kaum kerabat dan masyarakat awam. Dakwah secara sulit, iaitu baginda menyeru individu daripada keluarga terdekat dan sahabat yang rapat. Kita tengok antara orang yang terawam meluk Islam adalah Sayyidatina Khadijah, iaitu isteri baginda, Ali bin Abi Talib, sepupu baginda, dan Zaid bin Harithah, pembantu baginda. Kemudian pengislaman Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sahabat baik baginda. Abu Bakar berjaya berdakwah kepada orang yang terpengaruh seperti Uthman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Kemudian dakwah ni secara sulit mengambil masa hampir 3 tahun. Umat Islam berjumpa dan solat secara sembunyi di lorong atau di lembah yang jauh daripada pengetahuan am. Pusat penyebaran ketika dakwah secara sulit ni adalah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Strategi dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, ucapan awam. Baginda naik ke Bukit Safa dan mengajak masyarakat Mekah beriman kepada Allah SWT dan meyakini hari kiamat. Sebelum secara terang-terangan ni, orang masyarakat Quraisy, masyarakat Arab dah mula boleh menerima Islam. Kemudian dakwah Rasulullah ni dibuat secara terang-terangan. Yang kedua, mencari sokongan. Rasulullah SAW bertemu kabilah-kabilah yang datang ke Mekah pada setiap musim haji. Pertemuan dibuat pada waktu malam untuk mengelak gangguan kafir Quraisy. Selepas itu Rasulullah mencari tempat yang selamat. Rasulullah SAW memerintahkan sebahagian umat Islam agar berhijrah ke Habsyah. Habsyah negara yang aman dan mempunyai raja yang baik. Dan kemudian Rasulullah mengadakan jamuan. Rasulullah SAW menjemput seluruh keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan dan kemudian menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Bermulalah dakwah secara terang. Hikmah strategi dakwah secara sulit adalah untuk memantapkan akidah umat Islam yang masih baru dengan ajaran Islam, memastikan ajaran Islam dapat diterima tanpa gangguan, untuk kemaslahatan dan menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Secara terang-terangan pula, menyuntik semangat berdakwah dalam diri umat Islam, menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syiar Islam, kemaslahatan untuk menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak. Faktor penentangan kaum musyrikin. Yang pertama, agama. Sebab apa kaum musyrikin menentang? Kerana mereka berpegang kuat dan kepercayaan nenek moyang mereka. Mereka menolak keesaan Allah SWT dan menafikan hari kebangkitan. Dari segi sosial, mereka berpegang kuat dengan semangat perkauman dan mengamalkan perhambaan. Mereka menolak persamaan taraf dan keadilan masyarakat yang dibawa oleh Islam. Dari segi politik, golongan bangsawan dan kaya tidak mahu kehilangan kuasa. Mereka melihat Islam sebagai ancaman yang membahayakan kepimpinan mereka. Dari segi ekonomi pula, golongan pengukir dan peniaga berhala merasakan ekonomi mereka terjejas kerana ketika Islam masuk tu, Islam melarang penyembahan. Bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah lagi iaitu bertemu Abu Talib. Kaum Quraisy cuba mempengaruhi Abu Talib, iaitu bapa saudara Rasulullah, agar menghalang usaha dakwah baginda. Kemudian memburuk-burukkan dakwah Islam, menyesatkan perhatian masyarakat Mekah daripada dakwah baginda melalui syiar serta memburuk-burukkan baginda dan umat Islam, menyeksa umat Islam, seperti para hamba diseksa oleh majikannya seperti kisah Bilal bin Rabah dan Sumayyah, dan para pemuda Islam pun ditentang oleh keluarga sendiri. Seterusnya tawaran dari segi pangkat, harta dan wanita kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tetap tak terima tawaran tersebut. Dia orang bagi tawaran ni supaya Rasulullah menghentikan.
Seterusnya kompromi, meminta baginda agar bertolak langsung mengamalkan ajaran Islam dan ajaran mereka secara bersilih ganti. Cerita ni ada diceritakan dalam surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 yang Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal kafirun, itu dan seterusnya. Seterusnya pemulawan, memulakan Nabi keluarga Bani Hashim dan permintaan serta orang Islam dengan memutus segala bentuk hubungan dengan mereka. Mengancam untuk membunuh Nabi sehingga turun wahyu untuk Nabi. Keadaan masyarakat Arab setelah menerima dakwah Rasulullah, dari segi akidah, mereka mula meninggalkan kepercayaan syirik dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah. Hanya Allah sahaja yang disembah dan menjadi tempat mengharap suatu hajat. Dari segi akhlak, meninggalkan akhlak yang keji dan berakhlak mulia, mula menghormati antara satu sama lain. Dari segi syariat, hidup landaskan panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum yang diamalkan ini memelihara hak individu masyarakat. Faktor kejayaan dakwah Rasulullah, keunggulan akhlak Rasulullah. Kerana akhlak Rasulullah ni, masyarakat Arab mula tertarik dengan suruhan baginda. Dari segi keadilan dan persamaan dalam Islam, ajaran Islam ni membawa keamanan dan kesejahteraan dan memelihara hak individu. Kebijaksanaan Rasulullah pula, baginda sentiasa berfikiran positif dan yakin bahawa umat Islam ni akan menang, dan penyusunan strategi dalam setiap apa yang dirancang oleh Rasulullah ni berjaya. Seterusnya semangat jihad yang tinggi. Mereka sangat yakin kepada Allah dan hari akhir, mereka sanggup menghadapi pelbagai rintangan untuk iktibar daripada dakwah Rasulullah SAW di Makkah ialah umat Islam mestilah berdakwah kerana dakwah ialah sunnah Rasulullah. Setiap umat Islam bertanggungjawab menyelamatkan anggota keluarganya daripada kekufuran dan kemaksiatan. Umat Islam mesti menunjukkan contoh teladan yang baik kerana cara ini merupakan dakwah yang besar. Itu saja. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk anda semua. Jangan lupa jawab soalan yang diberikan.